بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-42. Dalam sesi ini kita akan meneruskan mengkaji mengenai mansubat, satu lagi mansubat iaitu isim la nafi lil jins. Dalam beberapa sesi lalu kita telah melihat berbagai-bagai bentuk isim mansubat, antaranya isim inna, khabar kana dan maf'ulun zanna yang baru lepas ni. Jadi adalah satu jenis iaitu isim la nafi lil jins ni. Mari kita lihat apakah bentuk dia. Sekarang kita lihat apakah yang dikatakan la nafi lil jins ni. Dia adalah iaitu perkataan la ni seperti juga yang kita dah jumpa sebenarnya dalam sesi 20 dahulu. Kita juga berjumpa dengan la, tapi di situ kita adalah la nafiyah dan juga la nahiyah. Dia ada berbeza. Nanti kita lepas ni kita akan lihat, saya akan tunjukkan apa berbeza. Tapi di sini saya hanya ingin mendefinisikan dan juga menunjukkan apa karakteristik atau sifat la nafi lil jins ni. Tapi itu ia adalah bila dia masuk, dia berfungsi menidakkan atau menafikan sepenuhnya makna perkataan selepasnya yang selalunya adalah merupakan isim, ya. So tapi apabila dia memasuki jumlah ismiyah, ia akan memansubkan. Dia punya karakteristik ni sama dengan harfun inna. Bila dia ada mubtada tu akan jadi mansub. Dan dia dikenali jadi dia memunya. Dia akan menjadikan daripada mubtada dia akan jadi isim la nafi lil jins ni. Dan juga untuk khabar. Khabar pun dia akan memunya khabar tu. Jadi khabar la nafi lil jins, tapi dia punya i'rab masih marfu'. Jadi dia sama macam karakteristik seperti harfun inna. Jadi ada isim inna dan khabar inna. Di sini kita ada isim la nafi lil jins dan juga khabar la nafi lil jins, ya. Selalunya isim la nafi lil jins ni berbentuk mufrad, iaitu singular, ya. Dan juga lagi satu dia unik, dia tidak ada tanwin dan dia tak ada alif lam, dan dia adalah berbaris atas ataupun mansub. Dan juga selalunya dia ni perkataan la ni dan isimnya tu dia tak boleh dia mesti berturutan, dia tak boleh dipisahkan. Dia tidak boleh dimasuki harfun ke atau perkataan-perkataan lainnya. Jadi itu lagi satu cara bagaimana kita nak mengenali dia lah. Satu khabar la ni pula, tapi dia boleh berbentuk mufrad, boleh jawab majrur, boleh zaraf dan juga jumlah. Dan kadang-kadang khabar ni tak disebut ataupun mahsuf. Kita lihat contoh ayat. Umpamanya kalau saya ada perkataan ayat saya talibun fil fasli. Talibun ni adalah apa makna seorang murid lelaki, kan? Talibun fil fasli, dalam kelas. Talibun ni adalah mubtada, dia adalah marfu' kalau kita tengok sini, dan fil fasli ni adalah khabar dia. Dia adalah sebab dia khabar, dia adalah fi mahli rafi'in, dia marfu', tapi sebab dia adalah jawab majrur, jadi kita selalu i'rabkan dia fi mahli rafi'in. Ni kita dah buat juga dahulu. Sekarang kita lihat apa jadi bila la masuk dalam ayat ni. Jadi kita akan lihat la taliba fil fasli. Perkataan jadi talibun tadi kan, dah jadi taliba. Dia jadi mansub di sini. Dan juga kalau kita tengok dia tidak ada tanwin, dia pun dah digugurkan. Dia dah tak ada jadi dah tak ada tanwin. Dan di sini ayat ni memanglah dia tak ada alif lam. Lepas tu kita tengok fil fasli ni, dia jadi khabar la ni. Jadi talibah ni jadi isim la, dan dia adalah mansub. Fil fasli ni khabar la, dia adalah jawab majrur, dia adalah masih fil mahli rafi'in. Di sini tidak ada seorang murid lelaki dalam kelas. Dia memang menidakkan, jadi maknanya memang tak ada langsung. Bila dia ada ni maknanya tidak ada langsung murid lelaki dalam kelas.
Sekarang kita lihat contoh ayat Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. La ni adalah nafil jins kita. Raiba ni dia adalah isim dan dia adalah mansub. Dia jadi isim la di sini. Fihi ni adalah khabar la ni. Dia lah jauh majrul fi mahli rafi'in. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran banyak yang khabar la ni berbentuk jauh majrul sebenarnya. So mana di sini kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya. Itu tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Jadi di sini dia menafikan, memang menafikan terus-terus, memang tak ada syak. Al-Quran ini memang tak ada syak datang daripada Allah. Lagi satu kita tengok ayat ni. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. So, la nafi lil jins kita ni ada la di sini. Lepas tu diikuti oleh isim ilma ni. So, kita tengok dia isim la ni, dia adalah mansub. Dia apa tu, dan dia tengok dia tak ada tanwin, dia tak ada alif lam. Dan lana ni adalah khabar la dia. So, kalau kita tengok di sini, apa tu perkataan qalu ni adalah fi'il dan fa'il hum. Fi'il madhi mabni dengan damah dan fa'il damir muttasil mabni dengan sukun, takdirnya hum fi mahli rafi'in. Di sini kita ada maf'ulun mutlak subhana. Ini adalah maf'ulun mutlak. Dan kan ni adalah mudhaf ilahi, dia adalah fi mahli jarin. So makna di sini berkata malaikat, Maha suci engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Jadi dia menidakkan. Jadi malaikat tu kata dia tidak mempunyai langsung apa-apa pengetahuan selain daripada apa yang diajar oleh Allah. Ini apabila dalam pertemuan dengan Nabi Adam ni, ingat. Lagi satu contoh kita lihat ayat ni, wa ja'ala lahum ajalan la raiba fi fa abaz zalimuna illa kufura. Kalau kita tengok sini la raiba ni seperti juga tadi. Jadi dia memang menidakkanlah setidak-tidak ni, tak ada syak ni. So maknanya dia telah pun menentukan bagi mereka tempoh yang tidak ada syak padanya. Dan pada itu orang-orang yang zalim enggan menerima melainkan kekufuran. So kalau kita lihat dari segi i'rab, ja'ala ni adalah fi'il dan fa'il huwa di sini, iaitu dia madhi mabni dengan fathah dan dalamnya tersembunyi fa'il dan damir mustatir takdirnya huwa di sini. Dan kita ada jawab majrur lahum, dan ajala ni adalah maf'ulun bihi, kita ada mansub di sini. Jadi construction ayat kita ni memang biasa, fi'il fa'il dan maf'ulun bihi. Ini kita disambung dengan la ni, la nafi lil jins, raiba ni adalah isim la ni. Kita tengok dia adalah mansub. Dan fihi ni adalah jawab majrur, dia adalah khabar la di sini. Dia adalah fi mahli rafi'in. So apa tu, kalau kita lihat construction dia sama seperti yang tadi. Satu lagi contoh kita tengok, faman khafa min musin janafan au isman fa aslaha bainahum fala isma alai. Kita tengok la nafi jins ini adalah la di sini. Nah, isma ni dia isim la. Kita tengok dia adalah mansub isim mansub, dan alaihi ni adalah jawab majrur, dia jadi khabar la ni. Sebagai khabar la, i'rabnya adalah fi mahli rafi'in. So makna di sini, tetapi sesiapa yang mengetahui bahawa orang yang berwasiat itu tidak adil atau melakukan dosa dalam wasiatnya, lalu dia mendamaikan antara mereka waris-waris dengan membetulkan wasiat itu menurut aturan agama, maka tidaklah dia berdosa. Dia menafikan memang tak berdosa lah kalau dia buat begitu. Satu lagi contoh, wa yu'min billahi faqadis tamsaka bil urwati wusqa lam fisama laha. Tengok kita lihat di sini apa tu istamsaka ni adalah fi'il dan fa'il huwa, dia adalah fi'il madhi mabni dengan fathah, dalamnya tersembunyi fa'il dan damir mustatir takdirnya huwa. Nabi ni adalah harfu jar, urwati ni adalah isim majrur, dan wusqa ni adalah na'at. So kalau kita tengok dia adalah majrur, so sama-sama ni. Ni adalah apa tu majrur dengan apa tu muqaddarah lah ni. Dan la ni adalah nafi lil jins kita di sini. And then anfisani. So anfisama ni adalah isim la, dia adalah mansub. Dan laha ni adalah jawab majrur, kita tengok dia adalah khabar la kita. Dia adalah fi mahli rafi'in. So makna di sini, dan dia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan iaitu tali agama yang teguh yang tidak putus baginya. Ini dia menafikan lah, maknanya memang tak putus langsung ni. Satu lagi contoh,
Allahumma rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum. So kita tengok sini kita ada khabar muqaddam dan mubtada muakhar ni. Lana ni kan kita dah buat dahulu. Ni dia adalah apa tu, lana khabar muqaddam, dia adalah fi mahli raf'in. Mubtada muakhar kita a'malu ni. So dia adalah marfu' kan. Dan na ni adalah mudhaf ilaih fi mahli jahrin. Dan lakum ni adalah satu lagi khabar muqaddam kita, dia fi mahli raf'in jugalah ya. Dan a'malu mubtada muakhar juga, dia adalah marfu'. Dan kum ni adalah mudhaf ilaih fi mahli jahrin juga. Dan la ni la adalah nafil jins. Kita tengok dia adalah diikuti dengan hujjata, itu isim mansub kan. Ni adalah isim la dia lah. Dan bainana ni adalah jar majrur, dia adalah khabar la di sini, dia fi mahli raf'in lah. Wa bainakum ni adalah ma'tuf. So maknanya di sini Allah jualah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amal kami dan bagi kamu amal kamu. Tidaklah patut tidaklah patut ada sebarang perdebatan antara kami dengan kamu, kerana kebenaran telah jelas nyata. So langsung dia menidakkan, langsung memang tak payahlah ada perdebatan. Kita lihat contoh lain. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyimi min qabli ayyatiya yaumul la maradda lahu minallah. Yauma izin yasadda'un. So kita tengok sini la nafi jins kita ni adalah di sini ni. Maradda ni adalah isim la, kan dia adalah mansub juga. Dan lahu jar majrur, dia adalah khabar la, ni adalah fi mahli raf'in. So kita tengok makna sini, jika demikian keadaannya, maka hadapkanlah dirimu wahai Muhammad ke arah agama yang betul sebelum datangnya dari Allah hari yang tidak dapat ditolak. Ini memang menafikan hari yang tak dapat ditolak. Pada hari itu manusia akan terpisah-pisah ke syurga dan ke neraka. Hari akhirat ni lah ya, dunia kiamat ni. So itu dia menafikan langsung lah. Hari yang tak dapat ditolak. Hari kiamat memang akan datang kan. Satu kita tengok ayat ni. Yauma yarawnal malaikata la busyra yauma izin lil mujrimina wa yaqulu hijram mahjura. Di sini la nafi kita sini adalah di sini, dan busyra ni adalah satu lagi apa tu isim mansub, dia adalah isim la di sini. Lil mujrimina ni, jadi kita tengok sini kan apa tu khabar la ni dah tak bergandingan. Dia dah dipisahkan dengan satu yauma izin ni. Tapi dia juga adalah jar majrur ni. Li harfu jar dan al mujrimina ni adalah isim majrur kan. Jadi dia adalah fi mahli raf'in sebagai khabar lah. So makna di sini ingatlah pada hari mereka melihat malaikat. Pada hari itu tiadalah sebarang berita gembira bagi orang-orang yang berdosa. Bahkan sebaliknya, dan mereka akan berkata semoga kita dijauhkan dari sebarang keadaan yang buruk. Ini hari akhiratnya. Lagi satu ayat, zalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. La nafi kita di sini dan diikuti oleh maula ni. Ini adalah kita tengok adalah isim la, dia adalah mansub kan. Ini lahum ni khabar la lah jar majrur fi mahli raf'in. Di sini kalau kita tengok di sini juga kita ada anna ni. Harfu nashi kita kan, kita dah belajar kan sebelum ni. Ni kita isim al-kafirina ni adalah isim anna lah. Ni kat mana dia punya khabar anna ni? Khabar anna ni la maula lahum ni. Ayat yang dengan la nafi jinsmu sekali ni, dia boleh jadi khabar anna. Ni saya nak tunjukkan lah ya. So di sini kalau kita lihat makna ni, balasan yang demikian, kerana sesungguhnya Allah menjadi pelindung orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya orang-orang yang kafir tiada sesiapa pun yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka. Jadi ini memang menafikan. Jadi memang orang kafir memang tak akan ada orang yang dapat melindungi. Kita lihat pula contoh ayat ni. Man yudlilillahu fala hadiyalah wa yazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. La ni la nafi jils kita lah. Dan hadiyan, kita tengok dia adalah isim mansub, dia adalah isim la kita. Dan lahu khabar la jar majrur, dia fi mahli raf'in. Jadi kita tengok dia berturutan juga di sini ya. So maknanya di sini sesiapa yang disesatkan oleh Allah kerana keingkarannya, maka tidak ada siapa pun yang akan dapat memberi petunjuk kepadanya, dan Allah membiarkan mereka meraba-raba dengan bingung dalam kesesatan mereka. Auzubillah min zalik. So ini memang menidakkan, langsung menidakkan, memang takkan dapat petunjuk.
Kita lihat pula ayat ni. Walaqad kuzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah. La ni adalah la nafi jins kita. Mubaddila ni dia adalah isim la, dia adalah mansub kita tengok. Li kalimati ni kita tengok dia adalah harfu jali dengan kalimati isim majrur kan. So dia adalah jawab majrur. Dia adalah khabar la kita ni. Sebab khabar la dia i'rab dia lah fi mahli raf'in. So makna di sini, dan demi sesungguhnya rasul-rasul sebelummu pernah juga didustakan. Maka mereka sabar terhadap perbuatan orang-orang yang mendustakan mereka dan menyakiti mereka. Sehingga datanglah pertolongan kami kepada mereka. Dan sememangnya lah tiada siapa pun yang dapat mengubah kalimah-kalimah Allah. Memang Allah menafikan ya. La digunakan perkataan isim la nafi li jins ni. Memang sungguh-sungguh. Saya telah berkongsi banyak konsep dan juga perkataan contoh-contoh mengenai la nafi lil jins ni. Tapi tadi seperti yang saya janji, saya akan juga membuat perbezaan dengan la nahiyah dan juga la nafiyah yang telah kita buat dalam sesi 20 dahulu. Sebab dalam Al-Quran memang banyak la. Jadi macam mana yang kita nak bezakan mana la nahiyah, mana la nafiyah dan mana la nafiyah lil jins ni. Seperti yang kita buat dahulu, la nahiyah ni adalah selalunya digunakan untuk melarang. Maknanya adalah jangan. Tinggal lagi kadang-kadang dalam Al-Quran bila translation dalam bahasa Melayu tu, kadang-kadang perkataan untuk la nafiyah ni pun perkataan kita tengok akan jangan. Tapi dia ada, jadi kita kena tengok apa tu perkara lain yang qualify untuk dia jadi la nahiyah. Itu dia hanya pada perkataan fi'il mudhari' sahaja. Jadi la kalau diikuti dengan fi'il madhi itu adalah la nafiyah. Tapi la nahiyah ni dia fi'il mudhari' dan juga hanya untuk kata kerja pelaku kedua saja. Kedua saja adalah anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna kan. Ingat tu dahulu yang kita buat tu. Itu hanya pelaku kedua saja. Lepas tu kita akan lihat apa tu fi'il tu, perkataan fi'il tu hujungnya tu. Kalau untuk anta tu dia akan jadi majzum, maknanya dia matilah. Ataupun kalau untuk antuma, antum tu untuk nun tu akan digugurkan. Ini kita dah buat dahulu ya. Itu untuk nahiyah. Kalau untuk nafiyah, nafiyah ni dia hanya menidakkan je lah sesuatu perbuatan ataupun apa tu maknanya tidak, maknanya tidak. Tapi dia akan terdapat pada semua fi'il, fi'il madhi, mudhari', lepas tu semua 14 pelaku tu dia boleh ada. And then apa tu dia juga boleh terdapat pada semua pelaku saya dah sebut, dia juga apa tu tidak memberi kesan pada kata kerja tu. Jadi kata kerja tu intact macam yang kita selalu buat dalam tasrif kita tu. Ya, jadi hujung akhir dia tu memang sempurna. Tapi dia juga boleh apa tu selain daripada fi'il, apa tu dia juga boleh ada untuk isim, boleh diikuti oleh isim. Jadi dia ada berbeza sikit lah. Dia isim macam-macam isim. Tapi kalau dia di sini yang berbeza dengan la nafi jins ni, sebab tadi kita kata la nafi jins ni kalau beza dengan dia ni dia menidakkan. Tapi ni dia menidakkan sepenuhnya. Kalau kita tengok ayat-ayat tadi kan. Lepas tu dia akan memasukkan. Jadi isim, kalau kat sini isim dia mungkin marfu' ke mungkin majrur. Tapi di sini isim dia ni yang diikuti sebab dia dah memunya kan. Dia akan menjadi mansub. Kita tengok tadi apa tu isim selepasnya. Lepas tu dia akan ada khabar. Kita tengok. Lepas tu khabarnya kita kata dia dikenali sebagai apa tu khabarnya dan juga i'rab marfu'. Jadi dia ada beza. Tapi la nafiyah ni tak ada. Nanti kita tengok contoh-contoh. Sekarang kita lihat pula contoh ayat Quran untuk perbandingan 3 la ni. Kita lihat untuk la nahiyah ayat kita waqalu la tahaf wa la tahzan. Kita tengok sini la ni kedua-dua ni adalah harfun nahi kerana dia diikuti oleh fi'il apa tu mudhari' majzum ni. So kita tengok tahaf ni dan dia adalah untuk pelaku kedua iaitu untuk anta di sini. Jadi apa tu kita tengok untuk tahaf ni dia adalah fi'il mudhari' majzum dengan sukun. Sepatutnya tahafa, tahafu patutnya ya. Tapi sebab dia apa dimasuki la jadi dia jadi majzum. Begitu juga dengan tahzanu ni. Sepatutnya tahzanu tapi sekarang sebab ada la jadi tahzan. Dia juga adalah untuk fi'il anta ni. Jadi kedua-dua ni kalau kita tengok dia adalah apa tu fi'il mudhari' majzum dengan sukun dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya anta.
Maksud di sini mereka berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu berduka cita. Itu untuk fi'il harfun la nahiyah. Sekarang kita lihat pula untuk harfun la nafiyah ni. So ayat kita fala yakhafu zulman wala hazman. So kita tengok la ni sini adalah la nafi, begitu juga sini sebab la sini diikuti oleh fi'il mudhari' juga, tapi dia adalah fi'il mudhari' marfu' dengan untuk huwa di sini. Jadi dia adalah fi'il mudhari' marfu' dengan damah. Ya, saya tengok dia adalah damah dan dia adalah untuk huwa, dan itu fa'il damir mustatir takdirnya huwa di sini. Dan kalau kita tengok zulman ni adalah maf'ulun bihi mansub. Dan adalah la ni adalah harfu nafi, lagi satu saya kata sebab diikuti oleh isim mansub hazman ni. Dia tengok kita adalah isim nakirah di sini, dia adalah mansub. Jadi dia adalah match dengan zulman di sini. Dan makna di sini maka dia tidak bimbang, dianiaya atau dikurangi haknya. Kalau kita lihat untuk la nafiyah lil jins ni untuk banding. So kita tengok ayat kita la ikraha fid din. So kita tengok la ni adalah la nafiyah lil jins sebab dia ikuti oleh isim yang mansub yang bukan nakirah dan tak ada alif lam. Dia tak ada tanwin dan tak ada alif lam. Banding dengan sini. Dia hazman kan, ada nakirah. Walaupun dua-dua ni mansub, tapi ni dia bukan nakirah. Jadi itu satu daripada syarat untuk menjadi la nafiyah lil jins ni. Lepas tu dia juga diikuti oleh fiddin ni, iaitu jawa majrul yang menjadi khabar la di sini. Dia adalah fi mahli rafi'in. Jadi maksud di sini tidak ada paksaan dalam agama Islam. Jadi dia menafikan memang langsung tak ada paksaan dalam Islam. Sini just tak ada tidak akan dikurangi tidak bimbang kan, dikurangi haknya. So ni bukanlah menafikan sepenuhnya berbanding kat sini. Tu antara dalam kepentingnya nak mengetahui la nafi lil jins ni, bukan maknanya tu sangatlah berbeza. Satu lagi contoh perbandingan untuk tiga la ni. Di ayat ni kita mula dengan la nafiyah dan la nahiyah. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Amin. Ni adalah doa. So kalau kita tengok ni la tuhzina ni adalah harfun nahi kerana diikuti oleh fi'il mudhari' majzum di sini ya. So kalau kita tengok ada tuhzi ni sepatutnya dia ada ya, dan tu yang di mudhari' majzum dia hazaf huruf ilah dia. Ya ni dah digugurkan sebab ada la ni ya. Ni daripada perkataan ahza. So na ni adalah maf'ulun bihi dia Dan kalau kita tengok di sini la tuhliful mi'ad ni. Ni interesting la ni ada harfu nafi. Sebab di sini tuhliful dia pun fi'il anta ni, tapi dia adalah fi'il mudhari' marfu' dengan damah ni. So kita tengok dia ni jadi marfu'. Jadi dia bukan majzum. Jadi tu dia harfu nafi lah. Tadi kita harfu nafi kan semua fi'il boleh mengikutinya. So dalam dia tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya anta. Di sini pun juga tadi fa'il dia adalah damir mustatir takdirnya anta juga yang tersembunyi. Ni al-mi'ad ni juga adalah maf'ulun bihi ni. Jadi kita ada dua harfun la nafi, nahi dan juga harfun la nafi. So makna di sini wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami pahala yang telah engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu, dan janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat, sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Amin. So satu lagi kalau kita tengok bandingan la nafiyah lil jins ni. Kita tengok fala junah alaihima an yataraja'a. So kalau kita tengok ni la ni adalah harfun la nafiyah lil jins kerana junaha ni adalah isim mansub dan dia bukan nakirah dan bukan ma'rifah. Tak ada alif lam dan juga tak ada tanwin. So jadi isim la dan dia adalah mansub. Alaihima ni adalah jawa majrur kita. Dia adalah khabar la, dia adalah fi mahli rafi'in lah. So maksud di sini maka mereka berdua tidaklah berdosa untuk kembali berkahwin. Kita lihat satu lagi contoh perbandingan ayat kita famanit taqa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di sini adalah untuk harfun nafi So harfun la untuk nafi. So kita tengok la ni harfun nafi sebab dia diikuti oleh isim marfu' ni, khaufun ni kan. Dia adalah kita tengok dia adalah berfungsi sebagai mubtada di sini. Dan alaihim dia adalah merupakan khabar dia fi mahli rafi'in lah. I'rab dia ni. Dan kita ada lagi satu la ni. Dia juga adalah harfu nafi kerana dia diikuti oleh
satu lagi jenis isim tapi isim damir di sini, iaitu isim damir ni adalah damir munfasil ni, hum ni kan. Dan saya selalu sebut kalau damir munfasil dia selalunya berfungsi sebagai mubtada. Sebagai mubtada, i'rabnya adalah fi mahli rafi'in. Dan khabarnya adalah yahzanuna ni. Dia adalah fi'il dan fa'il hum ni ya. So dia adalah fi mahli rafi'in sebagai khabar. So makna di sini maka sesiapa yang bertakwa dan memperbaiki amalnya tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Tapi kalau kita bandingkan dengan la nafiyah lil jins ni, kita tengok la syarikalah. La ni adalah la nafiyah lil jins ni kerana kita tengok dia diikuti oleh isim mansub ni, syarika ni. Dia isim mansub dan dia bukan nakirah dan bukan ma'rifah. Di sini dia adalah isim nakirah ni, dia ada tanwin kan. Di sini dia tak ada. Dan lepas tu dia juga diikuti oleh khabar la ni, iaitu lahu ni, perkataan jaw majrul ni. So sebagai khabar la dia adalah fi mahli rafi'in. So makna di sini tiada sekutu baginya. Maknanya di sini dia memang menafikan, iaitu nya ni ada Allah. So maknanya Allah memang tak ada langsung sekutu. Dia menafikan sepenuhnya. Di sini kalau la ni saja dia kata tidak ada kebimbangan. Dan di sini pun tidak akan berduka cita. Lahum yahzanun. So tidak aja. Dia menafikan saja. Di sini menafikan sepenuhnya. Again, makna tu sangatlah berbeza. Satu lagi perbandingan, kita tengok ayat ni. La tuhillu sya'airallahi walal syahral harama walal hadya walal qala'id. So kita tengok sini adalah kita ada harfun la nahi di sini. Sebab diikuti oleh tuhillu ni kan, ala fi'il dan fa'il antum. Kan saya kata, dan kita tengok nun tuhilluna sepatutnya. Jadi dia adalah mudhari' majzum, nun telah digugurkan. Dan sya'aira ni adalah maf'ulun bihi lah. Mansub. Dan Allahi adalah mudhaf ilaih. Satu lagi la ni, harfu nafi kita ni, kita tengok dia diikuti oleh isim asyahra ni. Isim ma'rifah kan. Ada alif lam. Dia pun mansub jugalah di sini. Dan al-harf sebab dia sebagai maktuf di sini. Dan dia maktuf ada sya'ar Iran ni. Dan kalau kita tengok al-harama ni, dia adalah na'at, dia adalah mansub juga. Na'at untuk ni. Dan la lagi satu ni, harfu nafi sini. So kita tengok sebab dia pun diikuti oleh al-hadyan, adalah isim ma'rifah di sini. So dia adalah mansub juga. La al-qala'id ni, la harfu nafi juga, dia juga al-qala'id, isim ma'rifah. So jadi kalau kita tengok di isim ma'rifah dia memang dah tak qualify lah kalau nak jadi isim la nafi lil jins kan. Dan di sini la nahi ni sebab dia memang diikuti oleh fi'il mudhari' satu, lepas tu dia untuk pelaku kedua. Makna di sini janganlah kamu melanggar syiar kesucian agama Allah dan tidak melanggar kehormatan bulan-bulan haram dan tidak mengganggu haiwan kurban dan juga tidak haiwan kurban yang diberi tanda. Kalau kita lihat dulu bagaimana perbezaan dengan la nafi lil jins. Saya bawa ayat ni. La tabdila li kalimatillah. Saya tengok la, and then dia kenapa dia lil jins sebab kita tengok tabdila ni. Ada isim la, dia tak ada alif lam, dia tak ada tanwin kan, dan dia mansub. Lepas tu li kalimati diikuti oleh khabar dia. Jar wa majrur, li kalimati ni adalah isim majrur. Kalau kita tengok dia adalah fi mahli rafin sebagai khabar la. So, maksud di sini tidak ada sebarang perubahan pada janji-janji Allah. Memang menidakkanlah. Dia langsung perubahan. Ini satu lagi contoh, kita tengok Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kita tengok la di sini adalah harfun nahi. Dia adalah diikuti oleh tuhammil. Tuhammil ni adalah fi'il anta mudhari' majzum dengan sukun. Ya, so dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya anta. Dia adalah untuk pelaku kedua. Ya. So na adalah maf'ulun bihi, dan ma ni adalah isim mausul, dia adalah maf'ulun bihi tsani atau yang kedua. Dia fi mahli nasbin. Ni kalau kita tengok la ni adalah la nafi lil jins kerana dia diikuti oleh isim taqata ni, isim mansub, dan juga tak ada tanwin dan tak ada alif lam. Jadi dia isim la.
Dan juga selepasnya berikutnya dia mempunyai khabar dia, iaitu jauh majrur la ni, lana ya. So khabar dia khabar la jauh majrur jadi fi mahli raf'in. So makna di sini, wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. So ni memang menafikan yang kita tak terpikul ni, kita minta lah Allah jangan pikulkan ya. Satu lagi ayat, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal hinziri wama uhilla bihi li ghairillah famanid turra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. So kita tengok sini la kita ni adalah la nafi sebab diikuti oleh isim, tapi isim majrur dan dia adalah nakirah. Ya, ada tanwin di sini. Kalau tengok sini adalah la di sini adalah nafil jins sebab dia ikuti oleh isim yang tak ada tanwin, tak ada alif lam dan dia mansub isma. Ya, so adalah isim la di sini. Dan alaihi diikuti pula oleh khabar la iaitu jauh majrur, dia fi mahli rafi'in. So maknanya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maka sesiapa yang terpaksa itu kerana darurat sedang dia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas, maka tidaklah dia berdosa. Ya, so tidaklah dia berdosa, maknanya langsung tak berdosa lah kalau dia makan sebab darurat. Kita tengok lagi satu kombinasi, ada harfun la nafi dan juga la nafi lil jins ni. Kita tengok perbezaan dia. Ini waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in tahaw fala udwana illa ala zalimin. So kita tengok la takuna ni. La sini adalah harfun nafi sebab diikuti oleh fi'il mudhari' mansub juga di sini. Tapi dia adalah oleh hiya di sini. Dia adalah fi'il mudhari' hiya sebab kita tengok fitnatun kan ni. Hiya ni adalah wanita kan, mu'annas. Fitnatun ni kan ada ta marbutah. Dia fitnah kan, dia adalah untuk mu'annas. Jadi sebab dia gunakan fi'il mu'annas juga ni. Dia adalah fa'il di sini. Jadi fi'il ni adalah dizahirkan. So fitnatun ni adalah marfu' di sini. Dan la di sini adalah la nafil jins sebab diikuti oleh isim yang kita tengok dia udwana ni, isim mansub, dia tak ada alif lam dan dia tak ada tanwin. Dia adalah isim la di sini dan dia adalah khabar la ni dia diselangi oleh illa di sini. Ala zalimina ni adalah jauh majrur. Dia adalah fi mahli rafi'in lah sebagai khabar la. So makna di sini, dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah dan sehingga menjadilah agama itu semata-mata kerana Allah. Kemudian jika mereka berhenti, maka tidaklah ada permusuhan lagi. Maknanya langsung tak ada permusuhan melainkan terhadap orang-orang yang zalim. Satu lagi contoh kita tengok. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. So kita tengok sini, la sini adalah harfun nafi kita. Dia sebab diikuti oleh yughayyiru ni adalah fi'il dan fa'il huwa di sini. Ini adalah dia adalah fi'il mudhari' marfu' dengan damah dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya huwa di sini. Jadi diikuti oleh fi'il dan dia sebagai adalah khabar inna di sini. Sebab kita ada harfun nafi inna di sini, isim inna kita dan Allah ni adalah mansub ya. Dan lepas tu ma ni adalah isim mausul, dia maf'ulun bihi. Jadi lepas tu kita ada juga la nafi lil jins kita di sini ni. La maradda lahu. So kita tengok la ni diikuti oleh maradda ni adalah isim yang tak ada alif lam dan tak ada tanwin. Dia adalah dan baris mansub. Dia adalah isim la, dia adalah baris atas ni tadi mansub lah. Dan lahu dia adalah jawab majrul, dia adalah khabar la di sini adalah fi mahli rafi'in. So maknanya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada langsung yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selainnya.
Kita tengok ayat ni, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Ni familiar sangat kan ayat ni, kita selalu baca ni. Allahu la ilaha illa. Ni Allahu ni adalah mubtada lah, sebab Allahu kan. Apa tu, dia adalah marfu' di sini. Ni la ni adalah la nafi lil jins ni. Ilaha ni adalah isim mansub, tak ada alif lam dan tak ada tanwin. Dia adalah isim la di sini. Dan apa tu, dia adalah illa ni adalah lagi satu harfun, dan huwa ni adalah badal. Dia badal ni, dia adalah di sini kalau kita tengok dia adalah sebagai khabar ni, sebagai khabar, sebab kita tengok di sini untuk la ni, isim la ni, khabar la kita adalah mahzuf di sini, tak ada. Tapi di sini illa huwa ni dia adalah sebagai apa tu, khabar kepada kalau kita tengok mubtada Allahu tadilah. Ni kita ada mubtada Allah ni, ni illa huwa ni. Dia adalah khabar untuk di sini. Dia adalah sebagai khabar. Dan al-hayyu ni adalah khabar sani, dan al-qayyumu adalah khabar salis. Dan lepas tu kita ada harfun nafi juga di sini, iaitu la ta'khuzu. Diikuti oleh fi'il huwa di sini, iaitu fi'il mudhari' tapi dia untuk huwa. Dia adalah marfu' dengan dhamma. Dan hu ni adalah maf'ul bihi fi mahallin nasbih lah. Dan fa'il dia, fa'il juga adalah zahirkan sinatun. Dia adalah, kita dia adalah marfu'. Dan la di sini adalah nafi, harfun nafi, sebab diikuti oleh isim marfu' di sini. Yang sebagai naumun kan. Dia adalah sebagai maktuf di sini. So makna di sini Allah tiada Tuhan. Memang dia menafikan, memang tak ada Tuhan lah yang berhak disembah melainkan dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya, yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Kita lihat lagi satu yang apa tu, khabar la mahzuf di sini. Walau tara iz fazi'u fala fauta wa ahuizu min makanin qarib. So, kita tengok tara ni adalah fi'il dan fa'il anta, iaitu fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah muqaddarah, dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya anta. Dan fazi'u ni pun adalah fa'il dan fa'il fi'il dan fa'il hum di sini. Dia adalah madhi mabni dengan dhammah. La ni adalah nafil jins sebab diikuti oleh isim yang fauta ni. Dia adalah mansub, dia tak ada tanwin, dia tak ada alif lam, bukan ma'rifah dan bukan nakirah. So di sini maknanya apa tu, dia adalah isim la yang mansub. Dan kalau kita tengok dia punya khabar tak ada kan, sebab ni dah wa'ahizu, ni dah ayat lain. Sebab wa ni apa tu, harfun waw kan, sambungan. So harfun apa tu, la ni mahzub di sini. Jadi kalau kita tengok apa makna di sini, dan sungguh ngeri jika engkau melihat keadaan orang-orang yang bersalah itu ketika mereka gelisah takut menyaksikan azabnya serta mereka tidak mendapat jalan mengelaknya. Memang tak ada jalan mengelak. Dan mereka pun diambil dari tempat mereka berada untuk dibawa ke tempat azab. Auzubillahi min zalik. Kita lihat pula contoh ayat ni agak unik sebab kita tengok kita ada 3 la nafi lil jins ni ayat ni. Kita tengok ni, al-hajju ashhurum ma'lumatum faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. So kita tengok la ni adalah harfun apa tu, la nafi lil jins, kerana kita tengok diikuti oleh isim rafasa ni, isim mansub kan, tak ada nakirah dan bukan makrifah. So kita tengok dia adalah mansub. Dan la fusuka ni juga kita tengok dia adalah la nafi lil jins sebab fusuka ni adalah isim mansub juga. Dia tak ada tanwin dan tak ada alif lam. Jadi isim la jugalah. Tapi di sini untuk dua-dua ni kita tengok dia dah apa tu, sebab dia terus isim, lepas tu terus apa tu la nafil jins. Jadi dia punya khabar la dia tu adalah mahsuf di sini. La jidala ni satu lagi, la ni adalah la nafil jins, jidala ni adalah juga isim mansub jugalah, tak ada tanwin dan juga tak ada alif lam. Jadilah isim la di sini. Fil haji ni adalah jawa majrur, adalah khabar la.
dia adalah fi mahli rafi'in. So sebenarnya kalau kita lihat di sini juga dia boleh menggunakan khabar la di sini fil haji. Kalau kita tengok makna pun masa untuk mengerjakan ibadah haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadah haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadat haji. Satu lagi contoh, innallazina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Di sini kita tengok kita ada harfun nasi di sini adalah inna, itu inna ni, dan allazina adalah isim inna lah. Dan kita tengok dia adalah fi mahli nasbin. Yashtaruna ni adalah fi'il dan fa'il hum, dia adalah mudhari' marfu' dengan nun di sini. Dan kalau kita tengok dia adalah tersembunyi dalam dia fa'il dan mim mutasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi mahli rafi'in. Di sini ya. Tapi kalau kita tengok di sini mana khabar inna ni? So khabar inna ni kita tengok kat sini, duduk kat sini. Ni ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Dalam ni ulaika la ni kita ada la nafil jins dan khalaqa ni adalah isim la. Isim apa tu sebab kita tengok dia kan mansub kan. Lahum ni khabar la. Jadi kita tengok dia ni adalah apa tu ayat yang ada isim la dan khabar la. Tapi kalau kita tengok dia ni sendiri pun sebab kita ada mubtada ulaika ni. So mana khabar dia? Khabar dia adalah khalaqalahum. Dia adalah khabar di sini ya, dia fi mahli rafi'in lah. Lepas tu kita tengok untuk jadi khabar inna tadi saya kata dia ada ulaika la khalaqalahum. Jadi semua ni semua. So dia juga adalah fi mahli rafi'in. Jadi kita tengok dia berlapis-lapis dia punya khabar ni. Kita ada khabar la, kita khabar daripada mubtada ni dan kita ada khabar inna. Jadi ni ayat ni sebenarnya memang sangatlah kompleks ya. So makna di sini sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka, mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat. Jadi menafikan ya, kalau orang berperangai macam ni memang tak akan dapat bahagian yang baik pada hari akhirat. Jadi itu kalau kita lihat contoh ni memang dia kompleks tapi very interesting. I'm very fascinated with it actually ni. Ni kalau kita tengok di sini ya, sini saya juga bawa contoh yang apa tu kompleks ni. Kita tengok sini la jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Kita ada la ni la nafil jins dan dia ada isim la di sini, dia adalah mansub. Jadi apa tu jarama ni perkataan apa tu isim mansub. Ini kita nak tengok kat mana khabar la kita. Khabar la kita ni jauh di sini ni. Annahum fil akhirati humul khasirun. Semua ayat kat belakang ni. Ni saya nak tunjukkan khabar la yang berbentuk apa tu jumlah ni. Ya, so ni adalah khabar la yang berbentuk jumlah. So dia terdiri pada anna, itu harfun nasi anna. Lepas tu ada hum, dia adalah isim anna di sini. Ini dia adalah fi mahli nasbin lah untuk sebagai isim anna ni. Ini ada fil akhirati jauh majrul, dia adalah fi mahli jarid. Dan hum adalah mubtada di sini. Fi mahli rafi'in, khabar dia al-khasiruna, dia adalah marfu'. Ya, so untuk khabar inna dia adalah humul khasirun. Untuk di sini khabar anna ni so dia fi mahli rafi'in. Jadi kita tengok sini, di sini kita ada khabar, lepas tu ada khabar anna, lepas tu khabar la untuk sepanjang-panjang ni ya. So makna di sini tiada syak lagi bahawa mereka ialah orang-orang yang rugi pada hari akhirat kelak. Satu lagi contoh khabar la yang berbentuk ayat atau jumlah ni. So ayat kita tengok ni la jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. So kita tengok sini la ni adalah harfun la nafiyah lil jins. Dia diikuti oleh isim mansub dan juga tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam. Bukan nakirah dan bukan ma'rifah, jarama ni. Dia adalah isim la dan dia mansub yang kita dah jumpa juga tadi. Anna ni annallaha ya'lamu ni yang berfungsi sebagai khabar la dia ni.
Sebab anna ni adalah apa tu harfun nashi lah, dan Allah ni adalah isim anna, dan ya'lamu ni dia isim anna ni Allah dia adalah mansub. Ya'lamu ni adalah khabar anna, dia adalah terdiri dari fi'il dan fa'il huwa. Dia fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah ya. Dan dalamnya tersebut fa'il damir mustatir, takdirnya huwa. Sebagai khabar anna, dia adalah i'rabnya adalah fi mahli rafi'in. Lepas tu di sini kita lihat ada lagi satu la ni, harfun la di sini adalah nafi, kerana dia diikuti oleh fi'il mudhari', walaupun mudhari' tapi dia fi'il mudhari' marfu' dan untuk pelaku huwa. Dia bukan untuk pelaku kedua. Ya. So dia adalah apa tu fi'il dan fa'il, fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah, dan dalamnya tersebut fa'il damir mustatir takdirnya huwa. Dan sebagai apa tu khabar inalla ni, la yuhibbu ni sebenarnya dia adalah sekali ni adalah sebagai apa tu khabar inna ni, iaitu untuk harfun nasi inna di sini, dan isim inna ni adalah hu ni, iaitu damir hu di sini ya. So di sini kita lihat apa tu ada juga terdapat maf'ulun bihi al-mustakbirina, dia adalah mansub. So makna di sini tidak diragukan lagi bahawa Allah mengetahui akan apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang sombong takbur. Jadi di sini kita lihat memang tidak diragukan, memang menafikan sepenuhnya, memang tak ragu. Allah memang sangat berkuasa dan dia mengetahui apa yang rahsia dan apa yang dizahirkan. Kita tengok lagi satu contoh yang bila khabar la ni juga merupakan ayat ni. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhumul kaziba anna lahumul husna la jarama. Kita jumpa jarama lagi ya. Anna lahumun nar wa annahum mufratun. Di sini anna ni adalah harfun nasi. Dan kita lihat dia adalah diikuti oleh khabar anna muqaddam. Kerana kita tengok apa tu dia di apa tu isim in apa tu anna ni. Dia adalah di kemudian daripada khabar. Jadi ini adalah isim anna muahhar. Khabar ni jadi khabar anna muqaddam ya. So di sini kita tengok mi'rab di sini apa tu khabar isim anna muahhar ni adalah mansub, tapi khabar anna muqaddam ni fi mahli rafi'in. Lepas tu diikuti oleh la ni. Ini adalah la apa tu nafil jins ni, sebab perkataan selepas ni adalah isim mansub yang bukan nakirah dan bukan makrifah. Jaramah. Kita jumpa kan ayat ni, perkataan ni banyak kali dah. So dia isim la, dia adalah mansub. Dan lepas tu kita lihat juga anna ni. Anna lahumun nar. Ni adalah sebagai harbar la di sini. Dia adalah ayat juga. So di sini anna ni adalah harfun nasi. Dia dan kita lahum ni adalah seperti tadi juga, dia adalah khabar anna muqaddam, dia fi mahli rafi'in. An-nara adalah isim anna muahhar, dia adalah mansub. Dia semua sekali dia adalah khabar la. Annahum ada lagi satu, kita harfun nasi anna juga, and then isim anna ni adalah hum, and then apa tu khabar anna ni mufratun, ni adalah apa tu isim marfu' di sini. So kita lihat apa makna di sini, dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan pembohongan bahawa sesungguhnya segala yang baik untuk mereka. Tidaklah diragukan bahawa nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka lah orang-orang yang disegerakan atau masuk ke dalam neraka. Auzubillahi min zalik. Sekarang kita telah sampai kepada ayat praktikal kita. Seperti biasanya, kita sila lihat, cari apa dia, apa tu isim la nafi lil jins ni dalam surah Al-Baqarah ayat 234 hingga 236. Sila cari. Cuba cari. Adalah. Cuba cari perkataan la. La dia ada beberapa jenis tadi. La nafiyah, la nahyah. Tapi nak tahu la nafi lil jins ni, kena tengok lepasnya diikuti oleh isim mansub yang bukan nakirah dan bukan makrifah. Ada kan? Dalam ayat ni insya-Allah ada. Cari. Tu, yang merah tu semua ada 3 ni. La junaha alaikum. Fala junaha alaikum. La ni adalah apa tu la nafi lil jins. Ni isim la tu, junaha kan. Kan dia apa tu mansub dan juga bukan, tak ada tanwin dan tak ada alif lam. Alaikum ni adalah dia punya apa tu khabar la tadi. Di sini juga la junaha alaikum, sama ya.
dan la junaha alaikum. So tiga-tiga ni. Dan antara ni kita dapat la juga. Ni adalah nahi ni sebab ada tu'idu ni. Dia adalah fi'il mudhari' untuk antum, untuk pelaku kedua kan. Ni adalah ta'ridu, ta'zimu ni. Ta'zimu ni pun kita tengok dia adalah untuk itu mudhari', fi'il mudhari' dan juga untuk antum, untuk pelaku kedua. So, jadi la, kedua-dua la ni adalah la nahi. Alhamdulillah. Perbenaran kata untuk sesi ini. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian ilmu untuk sesi ini. Saya sudahi dengan surah Al-Asr dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam.